Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan rahmat dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita dalam siri ke-42 Goal Forever hari ini. Dalam video Goal Forever siri ke-41 sebelum ini dikongsikan apa itu bank run dan kesan buruknya terhadap pendeposit, yang mana pendeposit boleh hilang sebahagian wang simpanan mereka walaupun disimpan di tempat yang dikira paling selamat di dunia, iaitu bank. Nampaknya tiada tempat selamat, quote and quote, seperti mana yang kita semua harapkan. Pepatah Melayu ada berkata, harapkan pegar, pegar makan padi. Dalam siri ke-42 hari ini akan dikongsikan cerita teladan, kisah benar yang berlaku di Venezuela, dengan harapan ianya menjadi sempadan bagi kita di Malaysia. Ada 3 tajuk yang bakal dikongsikan. Kita lihat tajuk yang pertama, bank run. Hakikatnya, bank boleh gunakan wang pendeposit tanpa meminta kebenaran pendeposit dan buat untung yang besar, tetapi sekadar beri sedikit bayaran dalam bentuk faedah kepada pendeposit. Pemilik-pemilik bank pula adalah terdiri daripada golongan elit, mereka-mereka yang sangat kaya, super rich. Golongan ini sebenarnya mengauk keuntungan dari wang pendeposit atau wang rakyat yang diletakkan di dalam bank. Mari kita lihat pengalaman pengamal media CNN Business ketika berada di Venezuela pada tahun 2018, 2 tahun yang lepas. Akibat berlakunya bank run tersebut, di mana rakyat beramai-ramai keluarkan wang daripada bank kerana mereka tidak lagi yakin dengan bank, maka bank kehabisan wang tunai. Sepatutnya bank masih ada wang pendeposit, tetapi bank telah meminjamkan wang tersebut seperti yang telah dikongsikan pada siri ke-41 sebelum ini. Akibatnya, mata wang Venezuela jatuh mendadak. Contohnya, dalam tempoh setahun, iaitu Januari 2017, nilai $1 bersamaan dengan 3,000 Bolivar, lebih kurang 3,000. Pada tahun 2018, Januari, iaitu selepas setahun, $1 adalah 182,000 Bolivar. Kejatuhan yang sangat drastik. Inilah senario di mana emas dan perak akan menjadi penyelamat kepada penyimpannya daripada kemelut krisis ekonomi yang berlaku. Tajuk yang kedua adalah negara kaya di Amerika Selatan. Baik, adakah Venezuela negara miskin? Sebenarnya, Venezuela negara terkaya dalam kalangan negara-negara di Amerika Selatan. Untuk itu, jom kita lihat senarai negara-negara berdasarkan rizab minyak mentah mereka. Nah, Venezuela berada di kedudukan teratas sekali, diikuti dengan Saudi Arabia dan lain-lain. Bagaimana pula negara kaya seperti ini boleh ditimpa musibah, di mana ekonomi jatuh merudum sejak beberapa tahun lalu dan sebahagian rakyatnya menjadi pelarian, mencari pekerjaan dan kehidupan di negara-negara jiran seperti Colombia, Peru, Brazil, dan sebagainya. Negara memang kaya, tetapi gagal diuruskan dengan baik kekayaan tersebut. Kerajaan hanya tahu berbelanja besar. Hakikatnya, pendapatan dari menjual minyak telah dibelanjakan untuk pelbagai program-program kerajaan dan subsidi besar-besaran diberikan sehingga rakyat hanya bayar beberapa sen untuk membeli petrol di stesen minyak dan sebagainya. Dengan perbelanjaan besar, rakyat pun berpuas hati dan bergembira, dan dengan ini sentiasa memberi mandat yang luar biasa besarnya semasa pilihan raya. Jawatan Presiden terus kekal dengan majoriti sangat besar tanpa hadapi tentangan kuat daripada pembangkang. Seolah-olah kemakmuran yang dikecapi difikirkan akan berterusan sampai bila-bila. Subsidi sampai bila-bila. Sehingga kan
rakyat terlupa untuk memikirkan simpanan masa depan. Tiada yang keluar untuk menegur kerajaan ketika itu. Saya fikir moto yang baik adalah menyimpan semasa mewah dan berbelanja semasa gawat. Apa yang diamalkan adalah sebaliknya, iaitu berbelanja semasa mewah dan apabila ekonomi gawat, hidup jadi merempat. Dahulunya, rakyat turun ke jalan raya untuk menyuarakan rasa bangga dan memberi sokongan padu penuh kepada pemimpin-pemimpin mereka di Venezuela. Kini, rakyat yang sama turun membanjiri jalan raya untuk memprotes di atas kegagalan kerajaan menangani masalah rakyat. Alhamdulillah, kita sampai kepada tajuk yang terakhir. Bajet terbesar dalam sejarah dunia. Ahli politik sentiasa cenderung untuk berbelanja besar agar nampak hebat dan popular. Ini contoh di United Kingdom, di mana beberapa dekad perbelanjaan berhemat yang diamalkan sebelum ini telah tidak wujud lagi. Kerajaan United Kingdom hanya tahu berbelanja. Perhatikan, ini berita tahun 2019, sebelum ada virus corona. Kerajaan United Kingdom sudah pun berbelanja besar. Tahun 2020 yang lepas, 2021 dan seterusnya lagilah ada alasan valid untuk terus berbelanja besar kerana nak tangani pelbagai masalah baharu yang timbul. Katanya perlu berhutang untuk merancangkan ekonomi, wujudkan peluang pekerjaan akibat virus dan sebagainya. Dua parti terbesar United Kingdom iaitu Konservatif dan Parti Buruh. Kedua-duanya berjanji naikkan bajet negara dan ini dikritik hebat sebagai tindakan melulu dalam hal kewangan. Kita dapati seluruh negara-negara di dunia turut lakukan tindakan yang sama. Bagaimana Malaysia? Di Malaysia, kedua-dua belah pihak, kerajaan dan juga pembangkang seiring dalam hal meningkatkan belanja dan telah meluluskan bajet terbesar dalam sejarah iaitu 322.5 bilion bagi tahun 2021 ini. Dan saya jangkakan untuk tahun 2022 kemudian juga tidak akan kurang daripada jumlah ini. Sebaliknya, mungkin lebih tinggi. Hutang negara makin jauh melebar dan hanyut ke tengah lautan. Sebagai rumusan, negara-negara dunia hari ini dikurniakan suatu alasan kukuh kenapa mereka perlu berbelanja besar. Alasan yang sebenarnya kesemua kerajaan sentiasa tunggu ataupun nantikan dan disokong pula oleh rakyat. Secara tidak disedari, tahun-tahun sebelum kehadiran virus corona ini, bajet sudah pun naik tinggi dan hutang ditambah setiap tahun, tanpa beri perhatian bahawa gaya berbelanja besar selama ini tidak boleh diteruskan tanpa had. Siapa akan bayar nanti? Dan persoalannya, tidakkah kita patut ambil iktibar dari krisis yang berlaku di Venezuela? Untuk itu, saya sudahi dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi